wabarakatuh. Okay, so selamat kembali ke kelas ketaksamaan sosial last week kita tak berjumpa, saya hanya buat lecture recording dan sekiranya daripada lecture recording tu ada ketidakfahaman ataupun beberapa perkara yang tidak jelas, mungkin kita boleh bincangkan dari masa ke semasa dan before that saya nak ucapkan selamat berpuasa selamat menyambut bulan Ramadan moga Ramadan kali ini memberi lebih banyak kebaikan lah insyaAllah dan juga lebih banyak memberi peluang dan ruang untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala insyaAllah. Okay, so untuk minggu ni kita akan masuk kepada tajuk seterusnya. Minggu lepas lecture recording yang saya paparkan berbaru ni melibatkan dimensi ketaksamaan sosial satu, iaitu melibatkan kelas, sistem kelas. Tapi kali ni kita akan masuk kepada dua lagi, iaitu kuasa dan status. Kuasa dan status. Menarik topik ni sebenarnya. Kenapa dibahagi kepada dua? Okay, bukan satu benda adalah kita melihat dimensi, ada pihak melihat ketaksamaan sosial itu berlaku dalam satu dimensi. Yang saya maksudkan adalah Karl Marx. Tetapi ada pihak lain merasakan ketaksamaan sosial itu bukan sahaja berlaku pada satu faktor, terutamanya faktor ekonomi, tetapi ia juga berlaku dalam pelbagai faktor. Termasuklah kuasa dan status. Ada orang melihat bahawa ada pihak melihat bahawa kelas merupakan pencetus ketaksamaan sosial dan kuasa dan status hanyalah faktor sampingan, tetapi ada yang merasakan bahawa kelas, kuasa dan status bergerak sebagai satu sinergi mewujudkan ketaksamaan sosial. So kita akan melihat kepada kuasa dan status. Okay. So before we start minggu lepas ada faham ke penerangan tentang kelas itu? Saya rasa topik tu pun tidaklah terlalu rumit, cuma kamu perlu faham bahawa kelas itu terjadi disebabkan dua perkara. Ada disebabkan oleh proses kita panggil apa yang bourgeoisie dengan proletariat tu. Ada tiga kategori bourgeoisie, pemodal, semi bourgeoisie dan juga proletariat. Tapi ada juga kita melibatkan proses polarisasi. Ada dua benda yang kita kena ingat di bawah topik kuasa ni, topik kelas ni. Ada polarisasi dengan solidarity. Dan benda itu kamu perlu pastikan bahawa polarisasi itu senang cerita kamu nak hapuskan sistem sosial. Okay? Tapi solidarity itu memberi satu kesedaran. Memberi satu kesedaran di mana bukan sahaja kesedaran secara total, tetapi mungkin juga golongan bermodal ingin mengekalkan status mereka, mengekalkan kedudukan mereka, so mereka perlu ada satu union ataupun kesatuan untuk memastikan mereka kekal dalam kumpulan itu. Itu juga boleh dikatakan sebagai solidarity. Tetapi itu bukanlah satu bentuk solidarity yang it can be positive, it can't be positive. Okay? Tetapi ia satu bentuk solidarity yang boleh mencetuskan tragedi. Okay? So kuasa. So apa yang kamu faham tentang kuasa? Power. Kita tahu kuasa ini sesuatu yang sangat subjektif. Dia bukan satu perkara yang kadang-kadang kita tak boleh, benda tu tidak boleh ada dalam black and white. Kuasa tu kadang-kadang dilihat melalui sifat, dilihat melalui pemilikan, dilihat melalui kadang-kadang tu kuasa tu kita lihat kepada mak ayah menguap daripada sahur saya. Kuasa itu daripada kadang-kadang sekarang kita lihat kuasa tu bagaimana. Bagi saya lah kan, kuasa tu kita lihat orang yang pandai bercakap, kita bagi kuasa kat dia. Tapi adakah orang yang pandai bercakap ni, they walk the talk?
Kan maknanya adakah dia bercakap tu seiring dengan tindakan dia. Tapi masalah dunia sekarang, kita suka mendengar rather than merasa. Ya, kita mendengar dan kita mesti nak mendengar dan melihat perkara yang indah sahaja di hadapan mata kita. So, sesiapa yang mempunyai kelebihan tersebut, pandai bercakap, macam penyanyi lah. Suara sedap, muka cantik, you all mesti akan dengar. Cuba bayangkan kalau sebaliknya. Walaupun suara sedap, muka tak cantik, mesti tak ada orang nak entertain, kan? So it's the same thing about kuasa. If dia ada kelebihan tersebut, dia ada talent tersebut, so kita akan anggap dia orang yang berkuasa. Okay, dari pelbagai peringkat. Okay. So kuasa ni melihat kepada kadang-kadang kita melihat apa yang saya maksudkan tadi, kita lihat pada gambar rajah pertama, the people don't know their true power. Kadang-kadang kita lihat orang yang di hadapan tu orang yang berkuasa, tetapi that we forgot. Kita yang menyokong dan kita yang berada di belakang ini juga mampu mencetuskan satu bentuk kuasa. The next is, kuasa boleh dilihat dari sudut macam biasalah, kumpulan pemodal ataupun kapitalis, dan juga kuasa juga dilihat dari sudut kuasa demokrasi. Kuasa demokrasi bermakna rakyat ataupun masyarakat ada hak untuk bersuara dan ada hak untuk bertindak. Okay, so kuasa ini sebenarnya sangat universal, dan universal tetapi sangat subjektif. Bergantung bagaimana sesebuah institusi itu melihat bagaimana pembentukan kuasa itu perlu dihasilkan. Adakah mereka mahu mewujudkan satu sistem total kapitalis, bermakna kumpulan burjuazi ataupun modal yang hanya berkuasa kepada sesebuah negara, ataupun kita mahu mencetuskan satu bentuk kuasa yang lebih ada elemen solidarity dan juga ada elemen functionalisme. Maknanya semua masyarakat ada fungsi, walaupun masyarakat ini mempunyai lebihan harta, masyarakat ini mempunyai kurang harta, tapi mereka ada fungsi di dalam masyarakat. Okey, contohnya dalam masyarakat yang diverse, ada masyarakat yang akan menjadi guru, ada masyarakat yang akan menjadi pelajar. Itu keseimbangan. Dan masyarakat yang kita didik menjadi pelajar tu, yang kita didik, pelajar yang kita didik tu, one day dia pun akan replace tempat kita, menjalankan fungsi-fungsi yang lain. That is how it should be work. Okay? Tetapi sekarang kita lihat bahawa masih ada grey area di mana terletaknya konsep konflik, di mana terletaknya konsep functionalisme. Saya tak pasti negara mana saya boleh untuk tengok betul-betul negara yang berfungsi itu adalah negara functionalisme. Kerana contohnya mungkin kita tak nampak, mungkin di Scandinavia. Kenapa Scandinavia ataupun di Denmark dikatakan sebagai negara paling gembira di dunia, the world most happiest country? Memang tak ada cukai, free healthcare, free education, bla 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 bla. Tetapi adakah dia memberi hak sama rata mungkin kepada kumpulan minoriti? Kita tak tahu. What about the policy being given kepada excuse me. What about policy jika sekiranya ada migration, ada orang yang nak migrate masuk ke negara tersebut? What about people yang what about refugees? Adakah hak itu diberi sama rata kepada mereka? Okay, itu saya reka sahaja contoh. Tapi cuma kalau kamu nak buat case study, kamu boleh tengok negara-negara maju. Bagaimana, kenapa mereka maju? Maju bukan sahaja dari sudut ekonomi, maju dari sudut human capital. Okay, sebab tu saya bagi contoh. Cuba tengok Scandinavia punya country. Scandinavia ada berapa buah country? Soalan cepumas, ada berapa buah country di Scandinavia? Siapa jawab betul boleh datang raya rumah saya. Walaupun awak jauh dari saya. Okay, Scandinavia ada 4 buah country, ada 4 buah negara. Ada Denmark, ada Sweden, ada Finland, lagi satu Norway. So 4 negara itu terletak di selatan benua Eropah. So bermakna kenapa negara mereka mendapat title begitu. So you can check. Mungkin saya boleh buat case study ke apa one day yang kita boleh bincangkan. So it's something that you can read lah. Baca kenapa it is the most happiest countries. Kan? Tapi saya rasa duduk Malaysia pun happy kot. Cuma
adalah sedikit-sedikit benda yang kita rasa tak puas hati. Tapi sebenarnya, just to share lah, I think kegembiraan uh, bukan terletak kepada kerajaan. Okay, kegembiraan itu terletak pada diri kita at first. That's the first thing you should understand. Sebab tu kalau you tengok dalam everyday KKM dan juga MKN akan update. Saya suka baca komen, akan update peningkatan data COVID-19 everyday. Okay, naik turun. Okay. You can read the comment, you can split into two. Kamu boleh tengok, kamu boleh bahagikan manusia A, manusia B. Manusia A, dia akan komen je. Tutup sekolah, tutup kelas, tutup ni, tutup ni, tutup ni, tutup business. Tetapi manusia B, dia akan lihat there's another side. Maknanya, ada lagi satu manusia C, saya akan tambah. Manusia B tu akan lihat, kalau tutup, macam mana kan ekonomi nak bergerak? What about the people who work? What about orang yang kais pagi makan pagi? That's a good one. Dan people C ni orang yang always positive lah. Sesungguhnya selalu keluar ayat-ayat yang berkaitan dengan keagamaan lah, bala diturunkan lah untuk kita bersyukur kembali pada Allah Ta'ala lah. Ada lagi satu puak adalah puak conspiracy theory lah. Okay, interesting to understand the people. So maknanya, adakah kita rasa kita puas hati? So maknanya bila kes naik, kita marah kan? Bila kes turun, kita puji. Tapi kita tak nampak secara helicopter view. Kita tak nampak benda tu. Okay, sebab saya baru ni saya meeting dekat KL last week. Saya pergi ada meeting dengan salah satu hotel di Kuala Lumpur. Mereka katakan mereka bersyukur sangat kerajaan longgarkan sedikit SOP, longgarkan sedikit perintah kawalan pergerakan kerana membantu mereka menjalankan bisnes. So sebenarnya you guys ni all these millennials and social media punya society ni, you should understand from the industrial side. Kamu cuba pergi tanya peniaga-peniaga, kamu pergi tanya orang yang berniaga, orang yang betul-betul buat bisnes, tak kisah bisnes besar, bisnes kecil. Are they affected? Yes. And they need some remuneration orang panggil, ataupun kelonggaran. So bila saya pergi kat sana, saya faham bahawa they really need, mereka bukan, dan mereka tak bercakap pun pasal COVID-19. Very interesting. Saya meeting dengan tabung haji, mereka tak bercakap pun pasal COVID-19. Walaupun mereka tahu, mereka terjejas. Tabung haji dari masalah kewangan ni, mereka tak ada masalah. Dia orang tu banyak investors. Kita lah invest tabung haji, so dia orang dapat pulangan yang banyak. Tapi dalam masa yang sama, masih juga akan terjejas sebab haji dan travelling tak boleh berjalan lagi. So bila kita lihat macam tu, why some people masih lagi rasa tak puas hati, masih lagi rasa tak happy dan sebagainya, itu terletak kepada ilmu yang kita ada dan sumber apa yang kita refer. Okay, so itu selingan lah saya nak bagi pencerahan sedikit lah, tapi atas masing-masing untuk setuju atau tidak lah. So again, back to the topic. So kita melihat kuasa ini dari pelbagai sudut, walaupun dia universal tetapi dia perkara yang sangat subjektif, bergantung kepada bagaimana institusi mahu melaksanakannya. So kuasa dilihat sebagai keupayaan seseorang, sebilangan orang atau sesuatu kelompok daripada seluas masyarakat sehinggalah kelompok kecil mempengaruhi atau mengawal tingkah laku orang lain dalam mencapai matlamat tertentu. So mengawal tingkah laku ini, you can divide into two, in a positif dan juga negatif. Kuasa dilihat berupa kuasa diperlukan kerana kuasa memberikan satu mandat kepimpinan. Kuasa memberikan satu direction kepada orang lain untuk bergerak. Tetapi disalahgunakan apabila kuasa yang digunakan itu digunakan sebagai satu bentuk kepentingan sendiri, ataupun satu bentuk penindasan. Kuasa terbahagi kepada dua. Ada kuasa kewibawaan. Kedua adalah kuasa paksaan. Okay, saya rasa saya ada video, I should show you. Oh, bukan. Okay, ini satu petikan dari The Guardian, from Eton College ni dekat Oxford. Eton College ni dekat Oxford. From Eton to Life on Earth, How Power and Wealth Harm Society. Kamu kena biasakan baca beberapa akhbar ataupun pembacaan daripada luar.
kerana pembacaan daripada luar ni mereka lebih radikal dan lebih terbuka. Ya, mungkin akhbar di Malaysia ni kurang perkara begitu kerana kita masih lagi menjaga sensitiviti. Tetapi di luar, mereka boleh komen apa sahaja yang sistem beraja dibuat. Dulu pun ada satu isu about the keluarga diraja Britain, dia punya spending. Ya, surat khabar masyarakat memang komen dan surat khabar pun komen. So they have the openness. Okay, so menarik kalau you guys boleh baca, mendapatkan insight daripada contoh The Guardian ke The Sun UK ataupun National Herald Tribune. Okay, you can try to Google it. Okay, saya tak perlu ni. So menarik, tentang topik dia memang menarik. From Eton to Life on Earth, How Power, Wealth Harm Society. Saya baca sikit lah. Musa Okwanga makes no reference to the economic inequality that the existence of Eton and similar private school has created and continues to create in this country, suggesting that Eton should inculcate compassion is downright patronizing to the growing numbers of poor whose lives are destroyed and ambitions stifled by the privately educated. Wealthy families send their children to Eton to ensure they keep and increase their astonishing wealth by holding on to the levers of power in society. Okay, government by former schools, chums ensures no one can know how wealthy they are, where that wealth came from, where it is stashed, and that fiscal policy is more than favorable. Britain did not become one of the most economically unequal societies in Europe by accident. And privileged group of people want it that way, and it is no accident that they are involved in leaving the EU because it is a direct threat to their wealth. Oh, interesting. So di sini, Eton College ni adalah satu private college. Keluarga diraja banyak pergi ke sana. Tetapi bila wujudnya masyarakat yang salah satu punca kenapa Britain keluar daripada European Union, kita masa tu kecoh, ya, Brexit. Ya, saya ingat lagi masa tu saya masih di sana. Brexit tu berlaku dalam kadar yang sangat drastik. Ya, even it happened also menjadikan satu bentuk discrimination to other people. It's a bit violence. Ya, so bermakna di sini kalau kamu faham, kamu baca, sesiapa yang hantar anak dia ke Eton, secara analoginya mereka mahu mengekalkan status mereka dalam kumpulan tersebut, status dan kuasa mereka, tanpa menghiraukan masyarakat lain. So pengekalan status melalui pendidikan swasta ataupun pendidikan private ini, salah satu cara bagaimana mereka nak mengekalkan kedudukan mereka, kuasa mereka, ya, dalam satu kelompok itu sebenarnya. Ya, so sebab tu dia cakap Britain did not become one of the most economically. So Britain merupakan salah satu negara yang mempunyai sistem ekonomi yang sangat tidak seimbang. Ya, bermakna tidak seimbang tu, again lah, kaya, pemodal, proletariat. Okay. A privileged group of people want it that way, and it's no accident that are involved in leaving the EU because it is direct threat to their wealth. So bermaknanya, apabila mereka bersama lagi dengan kesatuan Eropah, mereka merasakan bahawa wealth tu, kekayaan mereka boleh digugat. Okay, mungkin dan juga mereka tidak mahu kekayaan itu diberi sama rata kepada masyarakat luar daripada Britain. So salah satu cara adalah, dan salah satu bentuk ketaksamaan dijalankan adalah melalui sistem pendidikan private. So Eton College ni kalau kita pergi, contohlah kan, kita kat Malaysia pun samalah. You pergi Taylor's College, you tengok macam mana student dia. You can see like 360 punya difference berbanding dengan you pelajar universiti awam. Okay, kerana apa? Kerana wujud satu bentuk kita panggil sebagai satu bentuk status quo yang kita nampak. Ya, bukan saja universiti swasta, tapi ada juga universiti lain, ya, contoh Universiti Malaya dan sebagainya. Kita dapat rasa bahawa ada perbandingan dari segi social class dan juga kuasa di situ. Ya, so itu salah satu bentuk lah, ya, saya boleh tunjukkan, ya. Tapi selebihnya banyak lagi, ya, bagaimana ketaksamaan sosial tu boleh dilihat melalui pembentukan kuasa. Okay. Okay, Max Weber.
Okay, Max Weber, kuasa merupakan apa juga peluang yang dimiliki oleh seseorang atau segolongan manusia untuk mencapai matlamat mereka dalam sesuatu hubungan sosial, meskipun mereka terpaksa berhadapan dengan tentangan daripada pihak lain. Ya, mereka yang mereka yang berkuasa berupaya menggunakan kuasa untuk mencapai kepentingan sendiri dengan mempengaruhi orang lain supaya mengikut kemahuan mereka. Weber membezakan dua cara atau bentuk pelaksanaan kuasa. Yang tadi saya sebut, ada kuasa berkewibawaan dan kuasa paksaan. So di sini clearly maksud yang disampaikan oleh Weber sangatlah jelas apa itu kuasa. Adalah untuk memastikan bahawa kuasa ini digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Sama ada mempengaruhi orang lain untuk membuat kebaikan ataupun membuat keburukan. Okay? So apa itu kuasa berkewibawaan? Berkewibawaan. So ini dia kuasa berkewibawaan. Bermaknanya masyarakat itu berfungsi. Ya, kuasa berkewibawaan ini bermaksud kemungkinan sesebuah negara itu mempunyai kuasa kepimpinan mutlak diberikan kepada tuanku, kepada raja, ataupun mempunyai satu perlembagaan atau perundangan khas, ataupun kuasa kewibawaan itu boleh diberi kepada tangkuk, macam contoh di United States yang kita panggil sebagai negara di United States itu macam republik lah. Ya, kerana dia tidak ada raja. Yang macam Indonesia semua pakai sistem presiden. Bermakna sesiapa sahaja yang jika masyarakat itu mempunyai fungsi yang jelas, mempunyai hierarki kerajaan yang jelas, bermakna negara itu mewujudkan satu kuasa kewibawaan. Tetapi kuasa paksaan apabila ada sesetengah haluan kiri di dalam sebuah negara membentukkan kuasa sendiri dan menggunakan kelebihan itu untuk menindas ataupun mempengaruhi orang lain dengan cara tidak baik. Ini saya bagi contoh di China lah. Tapi sekarang kita lihat masyarakat Uyghur di China. Tapi sekarang kita lihat apa yang berlaku di Myanmar. Apa berlaku di Myanmar? Apa berlaku di negara Timur Tengah? Apa berlaku di Iran dulu? Kalau you boleh baca sejarah Shah Iran, King, one of the Sultan of Iran, kaya, tetapi disebabkan dia masa tahun 1960-an dia memerintah dan dia meraihkan sesuatu occasion, nanti saya share dengan cukup mewah menggunakan duit kerajaan dan menggunakan duit pembayar cukai, sehingga kan dia digulingkan oleh masyarakat rakyatnya dan dia dibuang negara. Kerana apa? Kerana menggunakan kuasa pada cara yang salah. You tengok Iran sebelum dan selepas. Sebelum ni Iran negara yang sangat bagi saya sangat moden lah. Antara negara Selatan Asia yang sangat moden. Dan sama juga dengan Iraq. Sebelum dan selepas peperangan, you can tengok macam mana perubahan radikal, perubahan drastik negara tersebut disebabkan wujudnya kuasa paksaan. Kuasa paksaan. So it's something that kita tak boleh tengok pada satu sudut lah. Contohnya apa yang berlaku di Syria dan sebagainya, Bashar al-Assad dan sebagainya, itu satu bentuk kuasa paksaan sebenarnya. Tapi kita tak pasti bagaimana, adakah benda itu di-approve di peringkat lebih tinggi ataupun memang mereka tiada satu kawalan yang baik di dalam sistem kerajaan dia. Okay? So ingat sahaja berkewibawaan itu adalah kuasa yang mempunyai hierarki yang betul, sistem yang jelas. Ada pemimpin dan ada rakyat. Dan maknanya pemimpin tu memimpin rakyat kepada jalan yang betul. Tetapi kuasa paksaan menggunakan kelebihan yang ada untuk menindas dan untuk memastikan masyarakat semua tertindas. Ataupun menggunakan mereka sebagai salah satu bentuk, contohnya perhambaan dan sebagainya. Okay. Ketaksamaan sosial dan kuasa. Apabila sesuatu hubungan sosial dilihat sebagai hubungan kuasa, ini bermakna akan wujud individu atau golongan yang mempunyai kuasa dan yang tidak memiliki kuasa, menjadikan agian kuasa tidak sama rata. Persoalannya, seperti siapa pemerintah dan siapa yang diperintah? Adakah ia disebabkan oleh perjanjian sosial atau kewujudan pelbagai negara, kerajaan yang bersistem, demokrasi, sosialis, komunis, republik, monarki, aristokrasi?
So, adakah kamu rasa kuasa ini diperlukan ataupun ap, ia menjadi tragedi apabila kuasa itu disalah erti dan disalahgunakan? Boleh kita bincangkan kejap. Apa yang kamu rasa? Apa dia perkaitan antara kuasa dan kita? Okay? Macam di Malaysia, kita memerlukan pemerintah. Ya? Tapi adakah kamu rasa pemerintahan itu mencukupi? Ataupun kamu rasa pemerintahan ni mewujudkan jurang yang lebih besar antara kita yang diperintah dan juga pemerintah? Okay? Boleh bincangkan dengan saya? Anyone ada pendapat? Apa pendapat kamu sebagai masyarakat? Okay? Dari sudut pandang masyarakat. I just want to know how do you feel about kuasa, about the power? Adakah kamu rasa kuasa itu satu bentuk mekanisme yang menjurangkan lagi masyarakat ataupun satu bentuk yang masih diperlukan? Kerana jika tiada kuasa pemerintah, kemungkinan negara kita akan menjadi seperti negara lain lah. Ikut suka hati je semua. Okay, maknanya ada satu bentuk anomi. Anomi tu tiada bentuk. Anomi ni maksudnya adalah satu bentuk tiada masyarakat yang tiada pegangan. Itulah jadi purge, jadi apa tu kan. So any saya boleh bincangkan dengan saya satu dua pendapat yang boleh saya dengar sikit. Haus cakap seorang-seorang ni. Anyone? Saya panggil nama lah. Siapa saya nak panggil? Muhammad Adli. Oh, Muhammad Adli. Ada ke tak tu? Uh, tak apalah, Zudi boleh, Zudi. Betul. Boleh. Ya, boleh kongsi dengan saya? Hmm, Kenaan dengan soalan doktor yang pasal kuasa ni, adakah kuasa ni diperlukan juga? Ya, ya. Adakah kamu rasa kuasa ini menjarakkan lagi uh, mana mewujudkan lebih luas ketaksamaan sosial? Kamu rasa bagaimana? Pada sudut pandang saya lah, Okay. kuasa ni memang sesuatu yang diperlukan um, oleh semua kelas sosial. Tapi berdasarkan pada soalan doktor berkenaan dengan adakah kewujudan kuasa ni akan mewujudkan jurang kelas sosial kita. Saya rasa kita bergantung pada dua konteks ataupun ada beberapa konteks pada pendapat saya. Kalau macam konteks negara ni memang kuasa ni memang diperlukan, tapi kalau macam dalam konteks macam sekarang, kalau macam MKN, ia menetapkan sesuatu tu hanya untuk masyarakat sahaja. Dan kalau kita boleh tengok macam mostly yang orang kata kelas T20 tu dapat kelebihan untuk macam yalah untuk lintas negeri ke apa ke. So berdasarkan pada situasi sekarang tu memang wujudkan beberapa jurang lah antara kelas sosial tu sendiri. Jawab tu soalan betul. Okay, thank you. Terima kasih. Ya, ada dia saya just nak dengar pandangan saja. So, yeah, it can be that way. Bermakna bagaimana fungsi kuasa itu digunakan sebenarnya. Okay? Bagaimana sebuah bagaimana fungsi kuasa itu digunakan. Tapi again tapi pelaksanaan kuasa itu adalah bukan perkara yang mudah lah ya. Kerana kuasa itu perlu diseragamkan mengikut keperluan dan mengikut apa yang masyarakat nampak.
It's not an easy thing sebenarnya. Kuasa ini bagi kita mungkin rasa tak fair, tetapi mungkin bagi di atas, untuk memuaskan hati masyarakat dan juga beberapa pihak, itu satu perkara kadang-kadang tu mustahil. Tetapi tidak kira siapa yang memegang tampuk pemerintahan, mereka perlu pastikan ia tidak berlaku lah. Okay, tapi again, kita sebagai yang diperintah, kita melihat itu dari sudut kita. Tapi pemerintah ini perlu memikirkan mungkin 10-15 kali ganda daripada kita yang diperintah. So it's a fair lah sebenarnya. Okay, apa yang kita rasa dan apa yang dialami tu benda yang sama sebenarnya. Cuma again, mekanisme itu bergantung kepada bagaimana masyarakat kita, sifat masyarakat, karakter masyarakat kita juga. Mungkin kalau kerajaan Malaysia ni, kalau duduk dekat tempat negara-negara yang Afrika ke apa, mungkin mereka dah kena dah ada apa ni, rusuhan dan sebagainya. Tapi masyarakat kita ni, kita tidak begitu. Masyarakat kita masyarakat kita masih mengekalkan apa ni, keamanan dan kesejahteraan tu masih part of our society. Alright. So, pembentukan golongan berkuasa. Okay, ada dua teori yang melibatkan pembentukan golongan berkuasa. Okay, daripada Vilfredo Pareto dan juga Gaetano Mosca. Dua ini suggest ada dua jenis teori tentang golongan berkuasa. Pertama adalah teori elit. Kita selalu dengar elit. Group, dia orang ni geng-geng elit. So what is elit tu? Okay, selain daripada nama kumpulan yang menyanyi tu Okay, faktor kuasa sebagai sumber terpenting dalam proses pembahagian anggota masyarakat kepada kumpulan sosial yang tidak sama rata. Kemunculan pihak pemerintah atau elit kuasa sebagai golongan dominan, daripada Baltimore 1966. Teori elit yang berbeza dengan pandangan teori Karl Marx. Maknanya Karl Marx melihat kuasa ataupun kuasa ini daripada sudut pengeluaran, iaitu ekonomi semata-mata. Teori ini muncul kerana kelebihan ciri-ciri peribadi dalam kalangan masyarakat. Contohnya, ada orang yang berbakat, ada keupayaan berorganisasi, ada orang yang pintar, ada orang yang cerdas. Ciri-ciri ini merupakan prasyarat ke atas pembentukan kepada pemilikan kuasa atau asas kemimpinan. So, apa yang dilihat oleh Pareto dengan Mosca ni, ingat sampai bila-bila teori ini daripada siapa? Pareto dan Mosca. Dia tidak melihat satu perkara itu seperti Karl Marx. Karl Marx melihat asal ketaksamaan sosial dia mesti disebabkan ketidakseimbangan ataupun the unfairness of the pengeluaran ekonomi. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Tidak. Tapi apa yang dilihat oleh Pareto dan Mosca sama dengan apa yang Max Weber nampak melalui pelbagai dimensi. Bermakna orang yang berkuasa itu tidak semestinya dia berkuasa kerana dia berduit, ataupun kerana dia memang lahir daripada keluarga yang pemerintah, tetapi melihat kepada kita. One day, I know some of you mungkin akan jadi CEO, akan jadi boss to a big company, akan jadi owner of the company, akan jadi mungkin naik chancellor, mungkin akan jadi Perdana Menteri, who knows. Kerana apa? Kerana kamu ada keupayaan. Keupayaan itu kita lihat kepada tiga perkara. Keupayaan kognitif, keupayaan praktikal dan keupayaan efektif. So, bila ada kelebihan ketiga-tiga ini, so itu juga boleh dikategorikan sebagai masyarakat elit. Sebab tu kita selalu cakap masyarakat elit ni biasanya masyarakat yang bukan sahaja berduit, tapi kita akan sering tanam dalam fikiran kita masyarakat elit ni merupakan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Contoh, saya selalu pergi kan kawasan perumahan kan, saya kata siapa duduk sini? Orang elit, lecturers lah, cikgu, professional. So mereka digolongkan sebagai elit kerana satu, mereka mempunyai kerja yang baik, kedudukan yang baik dan juga pendidikan yang baik. Itu dia maksudkan dengan elit. So di sini apa yang Pareto dengan Mosca nampak, ia bukanlah sesuatu yang tidak baik, ia sesuatu yang baik. So maknanya kita tukar sudut pandang kita. Kenapa kita diberi sesuatu kuasa? Kenapa kita diberi sesuatu jawatan atau peranan? Kerana kita ada kelebihan. Di sebalik faktor seperti pendidikan dan sebagainya,
tetap terdapat juga faktor dalaman. So di sini ada video saya rasa. Dia pula dah ni. Dia menang duit ke ni? If you're the king of an empire, okay, cuba tengok and you ni. rely on the How the slavery of elite your stay in power. Okay, ini satu cara kita melihat elitis ni daripada sudut yang berbeza lah. Elit dalam maksud yang ditunjukkan dalam video ni adalah kapitalisme. Video ni lama sikit lah, 5 minit. Tapi you can watch it first, dan kita boleh bincang nanti. To keep you rich and powerful. But you see your people waking up and starting to show dissent. What would you do if you wanted to stay in power? You would sure hope that they forget about it. You would want to distract them, or even better, turn them against each other, so that they forget about their original cause. The mainstream media, which we all know is in the business of maintaining the status quo, is doing a great job at doing just that. They are reducing this global transformation that's going on, this beautiful shift in human consciousness, into a petty war between each other. They will continue to create sides for us to choose from. They will keep our minds focused on skin color and uniforms. They will tell us what opinion to have about events and other people. But what they will never do is bring focus back to the message of truth and change that is trying to be born and heard through this social upheaval. Are we listening to it? Are we paying attention? Or are we falling into the trap of being divided and conquered once again? Who are underneath these uniforms? Who are those we call protesters? From up close, one may be wearing a shiny badge that supposedly grants them authority over others, while the other may be holding a sign of rebellion against this said authority. But from a higher perspective, it's all the same. We are all human beings. And the reason why change is needed is meant to uplift not only those walking the streets, but also those wearing the uniforms. So let's talk to each other, not yell at each other. Let's talk to each other, not kill one another. Let's give power to our message, not our egos. Let's remind each other of the beautiful and unifying cause behind all of this. We want a world that honors all life. We want a world that is fair for everyone. We want peace. We all want to stop surviving and start living. We want to be free. It's time for a new philosophy, folks. One based on, yes, the principles of Jesus, which were love your brother as yourself, because you know what? He is yourself. We are literally all one. When we finally stop fighting against each other, we will gain enough perspective to see the real issue here. Now, one might say that the issue is the king of the empire, the corporate elite that is enslaving humanity. But even that is thinking too small. What is the life force of this system? Is it the small group of people calling the shots at the top of the pyramid? Or is it the 7 billion strong army of people complying? That is us. That is humanity. We do it because we want to keep our jobs, because we want to survive. But we only have to struggle to survive if we comply with a system that keeps us in isolation and competition. If we instead unite as a people, stop complying with the current structures in place, and support one another, we can not only survive, we can thrive. If we focus on solutions and learn about ways to be self-sufficient, we will no longer need to depend on the so-called owners of this world.
If we use our creativity to build a new model that can work for everyone, including the environment, Okay. Saya tak habiskan. So kat sini kita nampak apa itu elite. Tapi dia tidaklah menceritakan elite secara keseluruhan lah. Cuma kita lihat di situ, the power, saya nampak tadi, the power of people is stronger than the people in power. It's clearly mencerminkan apa yang kita cakap sekarang. Tapi ingat, teori elit yang saya sampaikan dalam ni tidaklah melihat kepada elit yang seperti di dalam video itu. Boleh jadi, tetapi elit yang disampaikan oleh Marco dengan siapa? Dua orang tu, Italian tu, dia melihat elit itu sebagai satu kelompok masyarakat yang boleh membentuk satu bentuk masyarakat yang lebih baik sebenarnya. Okay? So kamu ni yang terpelajar dan sebagainya, kamu dikategorikan sebagai orang yang elit kerana kamu ada kecerdasan dan kepintaran. Okay? So take it as a compliment. Lagi satu adalah saya tak perlu baca yang ni, teori elit ni. Okay? So kalau kamu tengok teori elit ni, ada beberapa perkara lah. Ada berkata tentang birokrat, ada berkata tentang kapitalis, ada berkata tentang kewujudan parti-parti politik dan sebagainya. Okay? So teori pluralisme ini yang tidak baik sebenarnya. Teori elit itu kita lihat kepada perkara yang baik, tetapi teori pluralisme apabila golongan elit ini menggunakan keganasan, menggunakan apa yang kamu lihat di dalam YouTube tadi. Maknanya persaingan itu diwujudkan untuk memberi kebaikan kepada satu pihak sahaja. Dan juga dan juga macam Reisman dan juga Rose berpendapat bahawa kuasa diagihkan secara seimbang antara berbagai kumpulan yang bersaing dalam masyarakat. Setiap warga negara mempunyai kuasa untuk memilih atau menukar pemimpin dan kerajaan. Setiap kumpulan yang bersaing dalam masyarakat dikatakan akan cuba mendapatkan sokongan rakyat masyarakat. Teori pluralisme ni sebenarnya berkaitan dengan homogeneous. Bermakna masyarakat diberi kuasa untuk memilih, dan juga apabila orang yang dipilih itu diberi kuasa, mereka memberi bersemula kepada masyarakat. So pluralisme di sini adalah satu simbiosis. Alright, saya kena cepat sebab dah dekat sejam dah kita. So this is status ni saya rasa ada YouTube juga ni, tapi bayangkan anda dan keluarga anda berpuasa. Tak apa, saya tak perlu tunjuk video ni, nanti kamu boleh tengok sendiri. So tadi kita pergi kepada kuasa, sekarang kita pergi kepada status. So salah satu konsep ketaksamaan sosial merujuk kepada martabat ataupun prestige atau penghormatan ataupun kita panggil sebagai social honor yang dimiliki oleh seorang individu atau kumpulan dalam masyarakat. Ketidaksamaan dalam agihan kedudukan martabat atau penghormatan sosial di dalam kalangan anggota masyarakat disebabkan perbezaan pekerjaan, taraf pendidikan umur, etnik, agama, jantina dan sebagainya. Status juga mungkin satu pewarisan melalui kelahiran seseorang dalam sesuatu kumpulan atau sesuatu yang diperoleh melalui usaha dan kemampuan diri sendiri. So status ni juga terhasil juga seperti teori elit itu. Boleh terhasil secara semula jadi dan juga boleh terhasil secara pembuatan. Bermakna sesiapa yang mempunyai pekerjaan yang baik, mempunyai pendidikan yang baik, mereka akan mendapat satu status. Status tu maksudnya adalah, saya pernah cakap itu, status itu adalah satu perasaan yang kita nampak pada orang lain. Kita rasa, status ni tak boleh kita chop orang ni, bukannya chop, dia tak ada chop rasmi. Tapi lebih kepada bagaimana masyarakat menerima seseorang itu. Contohnya, kamu tengok orang tu lalu pakai kereta besar. Lepas tu turun dia bawa keluar beg LV. Kamu akan terus cakap, dia ni mesti orang kaya, mesti anak datuk. That is a status, ataupun kamu label dia sebagai orang yang berstatus tinggi. Cuba bezakan orang yang naik kereta kancil yang tak ada sport rim dah, tingkap sebelah pun tak ada, tapi keluar-keluar bawa kereta LV. Barang kemas penuh. Apa yang kamu fikir? Mungkin kamu akan cakap, tu mesti
tiruan. Dia pakai bag tiruan. Emas tu pun mungkin emas, bukan emas salut je orang panggil lah kan. So something like that. So you are the one that label the status, not the person itself. The person itself lebih kepada menampakkan diri dia berkedudukan. Ya, menampakkan, kerana bagi beliau sebenarnya mungkin yang kamu nampak orang yang pakai kereta besar, pakai beg LV tu mungkin dia curi, mungkin dia pinjam. Sedangkan orang yang pakai kereta kancil tu mungkin dia kata dia banyak duit tapi dia malas nak hutang dengan bank beli kereta contohnya. Ataupun buat apa dia nak pakai kereta besar-besar, anak tak ada, suami tak ada, so baik-baik dia spend on other things. So it's something that kamu kena faham. Status dan juga penglabelan tu dua perkara yang bergerak seiring. Yeah. So status itu, kita melihat sesuatu perkara itu di dalam preconception idea kita. Kan? Sebab tu kenapa kamu follow certain people on IG? Status. Follower ramai, muka cantik, content muka cantik, handsome kan? That is because you feel that, oh, I want to follow because macam best. Tapi kamu tak tahu the real nugget ataupun the real nature of the person itself. You don't know what is it. Okay, so be careful dengan orang kata apa, permainan status ni. Yeah. So faham setakat ni, right? So ini yang saya masukkan, ya. Mungkin saya boleh klik. Saya rasa macam ada link kat sini. Tak ada link. So apa yang kamu nampak kat sini? Apa yang kamu nampak dekat all this Louis Vuitton punya bag? Memang nampak bag? Apa yang kamu nampak dekat bag-bag tu semua? Ada nama kan? ICG. Itu brand. It's not a brand. Brand tu ni, monogram ni, kita panggil ni monogram LV dan juga lama-lama ni semua brand dia. Tapi apa yang kamu nampak dekat sini? Ada ICG, ada PS. Ini semua nama-nama pemilik handbag tersebut. And to make that, contohnya kalau saya beli bag LV, saya nak letak nama saya WMZ, W.M.Z. Saya boleh letak kat situ. And it may cost me, nak letak nama tu je mungkin RM2,000 ataupun mungkin RM5,000, who knows. So kenapa mereka letak nama itu di bag? Because of what? Status. Dan orang akan merasakan, oh, someone dia ada nama dekat bag. Bila orang lain tengok, orang lain kata, wow, macam dia ni in another level, punya kedudukan yang jauh daripada kita. Okay, tetapi itu tidak cukup lah. Macam saya cakap tadi, you cannot say someone's status by your own concept. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin dia chop nama tu, dia pakai bag tidak original, kan? So tapi secara clearnya saya nak cakap di sini bahawa apa yang kamu nampak dalam gambar ini, kamu nampak ada beberapa bag, tapi yang paling penting sekali isi itu. Apa yang kamu nampak adalah nama pada bag tersebut. Ya, kerana apa mereka letakkan nama? Satu adalah satu perkara yang melihatkan, mewujudkan satu bentuk, this is my group and I have a big status. So benda tu perlu diterjemahkan daripada semua aspek, sehingga dekat bag pun perlu letak nama. Yang maknanya tak semua orang mampu untuk letak cok mohon pada bag masing-masing. Okay, so it's something yang kita boleh fikirlah. Okay. Okay. Status hanyalah satu anggapan dan penilaian subjektif. Again, saya dah cakap tadi, ia hanyalah satu anggapan dan penilaian subjektif. Dia tak ada hitam putih. You cannot tell people. Melalui status itu, contohnya apa yang dipakai, apa yang diguna, kamu tak boleh cakap mereka itu belong to that group. Ya, benda itu tidak ada dalam perundangan. Okay, tetapi apa yang kamu terima daripada diri, apa yang kamu terima, yang kamu fikir, itulah yang mewujudkan. Sebenarnya kan benda yang kamu fikir itu yang mewujudkan jurang lebih teruk. Kadang-kadang orang yang ada kelebihan tu pun dia tak nak pun benda tu. Dia tak mewujudkan pun ketaksamaan tu, tapi kita sendiri yang merasakan, oh, we cannot go, kita tak boleh jadi macam tu. Kita tak boleh dekat dengan orang macam tu sebab dia kaya. Sebenarnya orang tu, kalau you dekat dengan dia, sebenarnya tak ada masalah pun. Tapi masalahnya kita sendiri, mungkin golongan kita ni, mungkin proletariat ni, yang kita rasa macam there's no way we can connect to these people. Tapi sebenarnya apabila kita ada satu labeling itu yang membuatkan kita lebih jauh, kedua kelompok ini mempunyai jarak yang lebih jauh. Yang sebenarnya tidak perlu begitu. Ya, betul. Penilaian status sebagai satu unsur sepadu dalam kebudayaan masyarakat dan justru itu adalah sebagai sumber ketidaksamaan yang bersifat sejagat atau satu kesedaran tentang kesamaan status.
Ya, Max Weber, individu yang memiliki kedudukan atau situasi status yang sama dalam hierarki status sesuatu komuniti akan cenderung mengakibatkan pembentukan kumpulan status. Okey. Bermakna di sini, status itu ataupun pandangan status itu diwujudkan secara kolektif. Masyarakat A nampak masyarakat B macam ni. Masyarakat B nampak masyarakat A macam ni. Itu yang dimaksudkan. Okay, sebab tu kalau kamu tengok, kamu rasa macam kenapa saya tak boleh masuk dengan orang ni? Because you feel that you have a conception of status. Okay? Tapi sebenarnya jika tiada benda itu, tiada masalah pun sebenarnya. Sebab tu dia kata apa ni, ia dilihat sebagai satu bentuk ketidaksamaan, sumber ketidaksamaan apabila kita mewujudkan satu bentuk konsep status itu dalam diri kita. Ya, kalau kamu nak faham konsep status ni, kamu juga perlu baca tentang konsep labeling. Kamu melabel sesuatu perkara walaupun benda itu tidak tepat. Ya, orang ni contohnya contohnya kita cakap orang ni seokok. Salah, very sensitive. Contoh, orang tu tak pakai tudung. Dia cakap dia tak solat. Orang ni pakai tudung, dia solat. Itu normal dekat ni kita nampak benda yang kita nampak dan kita nak jawapan apa yang kita nak. Tapi we forgot that bila labeling tu wujud, labeling tentang status itu wujud, itulah yang mewujudkan status quo. Itulah yang mewujudkan masyarakat saling tidak mahu bertegur, saling tidak mahu menjadi satu union. Macam dalam video tadi. Because we forgot that kadang-kadang kita merasakan bahawa status itu mereka yang mempunyai duit itu yang mewujudkan jurang itu, tapi kita forget, tapi kita sebenarnya yang mewujudkan, kita juga yang mewujudkan jurang ketaksamaan sosial itu kerana kita yang merasa begitu dan kita tidak mahu berubah seperti mereka. Okay? So, satu dimensi atau pelbagai dimensi. Ini saya maksudkan. Okay? Kuliah saya minggu lepas, recording tu saya ada cakap tentang perkara ni. So, kita nak tengok balik. Apa itu satu dimensi menurut Karl Marx adalah kelas itu ketaksamaan sosial itu terbentuk kerana satu sistem yang disebutkan sebagai sistem kelas yang disokong oleh status, yang disokong oleh kuasa. Okay? Dan apa yang Karl Marx melihat ketaksamaan sosial ini, dia melihat bahawa ketaksamaan sosial ini adalah perkara yang sangat-sangat straightforward. Orang yang banyak duit, orang itulah yang akan memegang masyarakat. Okay, sebab tu Max Weber tak suka Karl Marx ni sebab dia sangat simplistik dan dia sangat taksub dengan ideologi komunisme dia. Maknanya komunisme ni, everyone got the same chance dan juga kebebasan. Tapi apa yang Max Weber dan juga pengikut dia nampak, kelas ketaksamaan sosial itu ada simbiosis antara status dan juga kuasa. Dia merupakan satu bentuk sistem. Dia tidak boleh bergerak pada satu bahagian sahaja. Okey, saya belum terangkan lagi tentang teori pengikut Karl Marx dan bukan pengikut Karl Marx. Nanti saya akan buat lecture recording lagi sebab tak sempat hari tu. So, kita boleh lihat bagaimana kamu sekarang boleh letak diri kamu. Kamu ni orang Karl Marx atau orang Max Weber. Kamu adalah orang single dimension ataupun multi dimension. Okay, sebab tu penting kita melihat diri kita kamu sebagai ahli sosiologi, orang yang tahu berkenaan dengan human, orang yang belajar tentang manusia. You should know sebab tu kamu kalau lihat sesuatu perkara, kamu tak boleh lihat pada satu perkara. Dan juga kamu kena separatekan satu dimensi itu bagaimana, pelbagai dimensi itu bagaimana. So dan tugas kamu untuk memastikan masyarakat tidak berfikir. Ingat dalam sesebuah institusi kita memerlukan ahli sosiologi. Untuk memastikan bahawa kerana ada setengah pihak mereka menggunakan logik. Logik ini bagus untuk menegakkan fakta, tetapi logik juga boleh menjatuhkan sesuatu perkara kerana gagal melihat manusia itu sebagai seorang manusia. So, kamu sebagai antropologi, sosiologis yang belajar tentang manusia ni, kamu kena tahu dan kamu perlu bimbing orang lain yang melihat logik itu bukan satu benda yang ultimate. Tetapi kamu kena ajar mereka, guide mereka bahawa manusia itu perlu dilihat pada sudut yang berbeza-beza. Kenapa bos kita senyap je? Tapi bila bos kita macam bos A macam ni, bos B macam ni, bos C macam ni. Sebab kalau saya akan cakap
because they are different. You cannot differentiate, you cannot samakan orang A dengan orang B. Even kita pun tak nak makan benda yang sama dalam masa satu hari kan. Apatah lagi kita nak tengok manusia tu. Alright? So, yang ni mungkin nanti you guys boleh tengok sendiri kan. Nanti saya share dekat clip. Sebab masa kita dah pendek. So itu saja kelas hari ni. Okay, sejam kita habiskan. Ada apa-apa soalan? So sekarang faham 3 bentuk dimensi. Ada kuasa, ada status, ada kelas. Kelas, status dan kuasa. Ingat dia pembezaan dia. Kalau saya boleh tanya dalam exam, mungkin saya boleh tanya perbezaan dia lah. So subjek ni dan juga tentang quiz saya akan buat dalam masa 2 minggu lagi. Dan saya akan beritahu lah format dia macam mana. Kemungkinan besar saya akan buat dalam bentuk MCQ lah, multiple choice question. Dan juga assignment saya minta kalau boleh, sebab sekarang saya rasa kami perlu semak cepat, sebab saya bukan apa, saya nak assignment tu hantar cepat supaya saya boleh hantar carry mark coursework tu cepat supaya kamu boleh semak. Saya takut juga ada isu-isu salah markah, kurang markah dan sebagainya, supaya mungkin minggu ke-14 atau minggu ke-15 saya dah boleh share carry mark. Sekarang ni assignment semua okey, clear semua nak buat. Okey so kalau ada apa-apa boleh share dekat saya, ada apa-apa masalah ataupun ketidak something yang tak clear boleh share. So saya rasa itu sahaja, mungkin boleh buka kamera masing-masing. Kering dekat saya. Okay, siapa lagi kat kamera, saya nak tekan gambar. Ada lagi nak buka kamera? Lah, boy seorang je buat kamera. Mana yang lain? Okay. Alright. 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Okay. Alright. Terima kasih semua. Kita dah minggu ke-6. So, kita ada lagi lebih kurang 6 minggu. Bukan 6 minggu. Kita ada 14 minggu kan semua. Minggu ke-6 maknanya ada 8 minggu lagi. 8 minggu lagi untuk kelas. Dan sebarang mungkin ada pertanyaan tentang lecture recording saya, mungkin boleh bincangkan nanti. Saya takut apa yang saya sampaikan tu tak clear sebab kita tak ada one to one punya session dalam lecture recording. Dan itu sajalah daripada saya. Terima kasih semua. Selamat berpuasa. InsyaAllah jumpa next week insyaAllah. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Doktor. Terima kasih, Doktor.